رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Okay, Alhamdulillah hari ini kita nak mulakan kelas kita pada hari ini dengan Jawi dahulu. Hari ini kurang kawan-kawan awak mungkin ramai pergi bercuti kot. Ya, Ustaz buat apa ni? Layout mana layout? Okey sini. Okey, kita mulakan dengan Jawi. Ustaz share screen iaitu tentang kitab Jawi. Tapi pertama sekali kita nak tengok kuis Jawi tadi dulu. Okey, untuk kuis Jawi kita nak bincang dulu kuis Jawi. Jadinya nak tanya Kadisha dah buat ke tadi Jawi, kuis Jawi tadi? Macam biasa saya dah buat. Belum buat lagi. Okey, tak apa. Kita buat sama-sama. Latihan Jawi dulu. Kalau macam tu Ustaz rasa Ustaz terangkan dulu dekat sini. Kita belajar dulu Jawi. Kitab Jawi kita ambil dekat sini. Okey, untuk Jawi hari ini kita nak belajar tentang ayat tanya. Sebelum ini kita dah belajar tentang ayat seru. Ayat seru ni dia penuh dengan intonasi. Contohnya, aduh sakitnya kakiku. Amboi, makan apa tu Haizuran? Macam tu. Jadi contohnya lagi macam-macam lagi. Jadi dia ada kata seru, kemudian belakang dia tu dia ada tanda seru. Tanda seru macam air tu kan. Okey. Jadinya untuk hari ini adalah ayat tanya. Ayat tanya pula, ayat itu mestilah mengandungi tanda tanya. Ustaz ambil warna biru lah. Okey. Ayat tanya dia mesti menggunakan nada atau intonasi yang menaik di hujung dia. Contohnya, nak ke mana tu? Biasa kita hujung naik tu maksudnya kita nak tanya dia lah tu. Jadi intonasi dia intonasi yang menaik dekat hujung. Dan di dalam ayat itu adanya tanda soal. Ini memang biasalah. Ini benda ni semua awak tahu dah sebenarnya. Cuma benda ni kita nak buat dalam ejaan Jawi. Itu yang membezakannya. Sekolah kebangsaan pun awak dah belajar dah. Ayat tanya, ayat seru, ayat penyata semua dah belajar. Cuma untuk sekolah agama ni kita nak belajar tapi dalam tulisan Jawi. Macam mana kita nak eja benda ni dalam Jawi. Okey, kemudian jadi ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya mempunyai dua kaedah berikut, iaitu ayat tanya dengan kata tanya. Maksudnya dia ada perkataan kata tanya. Kita ada kata seru. Kata seru tu amboi, aduh, oh, macam tu. Untuk kata tanya pula, kita letakkan imbuhan kah dekat belakang tu. Ini contoh pertama. Contoh pertama, kata tanya ni adalah bilakah hari lahir kamu? Digunakan dekat depan ni kata tanya bilakah. Ini kata tanya pertama. Kemudian belakang ni diletakkan tanda soal. Macam ni. Okay. Kemudian yang kedua, kita tengok dua contoh dulu. Kemudian yang kedua, sudahkah? Ini kata tanya. Sudahkah diletakkan imbuhan kah? Dan belakang ni diletakkan tanda soal. Maka cukup lengkaplah jadi ayat tanya. Okey, itu contoh kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, awak boleh tengok pada muka surat 24. Muka surat 24 ni adalah cara yang kedua, iaitu dia tak ada tanda kah. Dia tak ada imbuhan kah. Okey. 13 orang. Okey, Alhamdulillah. Dia tak ada imbuhan kah. Kalau kita tengok kat sini, kita tengok terus contoh dia. Dia letakkan kata tanya dia dekat belakang. Apa? Maksudnya kita cakap apa dekat depan kan. Tapi boleh juga kita letakkan kata tanya kita apa tu kat belakang. Sebagai contoh, Ustaz datang ke sekolah naik apa? Naik apa? Apa ke apa? Itulah. Sebab kita biasa cakap bahasa pasar kan apa. Naik apa? Itu bahasa baku. Okey, jadi apa kita letakkan kat belakang. Kita boleh letakkan kat depan, tapi kita kena tambah imbuhan lah. Apakah? Macam tu. Kalau kita letak kat belakang, biasanya kita buang imbuhan kah, kemudian ada tanda soal juga. Contoh kedua, kita ambil, Ustaz tinggal di mana? Di mana. Kalau kita letak dekat depan di mana ni, kita kena letak di manakah Ustaz tinggal. Betul tak? Macam tu. Tapi bila kita letak kat belakang, kah ni dia hilang. Ustaz tinggal di manakah? Salah. Ustaz tinggal di mana? Baru betul.
dan kena ada tanda soal. Okay, yang ketiga, yang terakhir sekali adalah contoh dia ni letak kat depan tapi tak ada tanda kah, tak ada imbuhan kah. Okay. Tak ada imbuhan kah. Contohlah kita terus tengok, sudah makan ubat, macam tu. Sudah dia letak kat depan. Dia boleh je letak sudahkah makan ubat, tapi sudahkah awak makan ubat baru betul. Tapi kalau dia nak cakap, nak tanda dia macam tak ada kata orang awak ke, kamu ke, maka dia kena letakkan sudah aja. Dia tak boleh letakkan kah, sudahkah makan ubat, tak kena. Ayat tu kurang tepat. Jadi kalau nak cakap sudahkah, kena ada orang yang kat situ. Sudahkah ustaz makan ubat? Sudahkah awak makan ubat? Macam tu. Kemudian, kerja rumah awak sudah selesai. Jadi dia tak ada tanda kah bila kita letak kat tengah. Kerja rumah awak sudahkah selesai? Jadi tak betul. Sudah selesai, ini tanda ayat tanya kat ni. Maksudnya, kata tanya ni kita boleh letak kat depan, dekat belakang, dekat tengah. Tetapi kena ikut kaedah yang betul lah. Kena ada imbuhan tak kat depan. Osman makan lauk sahaja, macam tu. Jadi dia tanya kat sini, ini tak ada kata tanya. Mungkin kata tanya je kita boleh ambil sahaja, tak boleh juga. Kata tanya dia tak ada kat sini, tapi dia ada tanda soal dan intonasi dia menaik. Tidak mempunyai perkataan imbuhankah, mempunyai perkataan bersifat tanya. Tapi dia kata dekat sini ada sifat tanya dekat situ, walaupun dia tak ada kata tanya. Kamu tahu tak? Kat sini tahu tak? Kat sini kita dah nampak sifat bertanya, walaupun dia ni tak ada kata tanya, sudah ke, apakah ke, macam tu. Ali sudah lulus ujian, ada sifat bertanya kat situ. Okey, jadi itu adalah untuk kata tanya, ayat tanya. Ada tiga jenis. Yang pertama dia letakkan dekat depan dan dia ada tanda, dia ada imbuhan kah. Yang kedua, dia ni letak kat hujung, kemudian dia tak ada kah. Yang ketiga, tak semestinya dia ada kata tanya, lepas tu dia tak ada imbuhan kah, dan dia boleh letak kat mana-mana, tengah, depan, ataupun tak ada pun tak apa. Yang penting ayat itu adalah ayat ada sifat tanya. Dah makan? Itu pun boleh. Dah makan? Macam tu. Walaupun dia macam, dia tak ada kata tanya, tapi ayat tu adalah ayat bersifat tanya. Ini Ustaz highlightkan. Ayat bersifat tanya. Yang kedua tadi, Ustaz highlightkan kat sini, dia ada kata tanya. Apa, di mana, siapa. Masih ada. Yang ini pula, dia ada kata tanya, kemudian dia ada imbuhan kah. Okey. Okey, ada apa-apa soalan untuk kata tanya ni? Ada 13 orang. Okey. Tak ada. Kalisha faham? Okey, kalau Kalisha faham, Kalisha jawab. Ada ramai dah nak masuk rupanya. Okey. Cuba. Ada pun Amiratul, Syazwan, Faiz. Okey. Ada 16 orang. Alhamdulillah, tahniah. Okey, kita terus pergi kepada latihan. Kita pergi kepada latihan kuis Jawi. Jadi, soalan yang pertama Ustaz bacakan dulu. Soalan pertama, dia kata, ayat tanya adalah ayat yang mengandungi tanda apa? Ni mudahlah. Ustaz nak minta Kalisha. Cuba Kalisha jawab. Tanda apa Kalisha? Tanda soal. Tanda soal. Ya, betul. Tahniah Kalisha. Tanda soal. Ni kalau Kalisha salah, Ustaz tak tahu nak cakap apa tau Kalisha. Okey. Jadi betul. Tahniah Kalisha. Terima kasih. Jadi ayat tanya adalah ayat yang mengandungi tanda tanya. Kat sini tulis tanda tanya. Ada orang dah masuk tapi suka tak? Maaf, apa ni tidak? 17 orang. Maaf Ustaz, saya lambat tengah makan. Okey, tak apa Nuri. Okey, kita pun baru je mula. Kita baru mula Jawi. Okey, jadi soalan yang pertama ini jawapan dia, tanda soal. Jadi ayat tu kalau tak ada kata tanya pun, awak dah makan, kan tak ada kata tanya kan? Tapi mesti ada tanda soal kat belakang. Tanda soal ni kira wajib. Macam tu. Kalau tak ada soal, tak ada tanda soal, maka tak jadilah ayat tu ayat bertanya. Okey. Seterusnya soalan yang kedua, kita tengok soalan yang kedua, iaitu tuliskan perkataan di bawah
menggunakan ejaan Jawi. Jadi Ustaz nak awak eja perkataan ini, sudahkah, siapakah, adakah, bagaimanakah dalam Jawi. Okey, Ustaz nak minta Adriana Natra dulu jawab, iaitu yang pertama, sudahkah. Macam mana nak eja sudahkah dalam Jawi? Kalau awak nak rujuk, boleh rujuk untuk muka surat 23 boleh. Okey, Adriana silakan. Wausu dalhadah kafhakah. Sudahkah? Ya, betul. Tahniah. Sudahkah. Bagus Adriana. Okey, tahniah Adriana. Betul. Ejaannya Ustaz ada letak kat sini. Ustaz ambil kejap. Iaitu ejaannya sudahkah ada kat sini. Ini ejaan sudahkah. Jadi betul apa yang Adriana eja. Okey, untuk ejaan yang kedua, Ustaz nak minta Haizuran. Silakan Haizuran, eja siapakah. Siapakah Haizuran? Maka silakan Haizuran untuk eja siapakah. 19 orang, Alhamdulillah. Tahniah. Yang mana yang dapat masuk. Mana Haizuran? Dah hilang dah. Okey, Haizuran tak ada. Haizuran tak ada, kita minta Faiz lah. Faiz ada Faiz? Ada Ustaz, ada. Ustaz, Haizuran. Okey, Haizuran ada. Okey. Haizuran, sila eja perkataan siapakah. Sin alif sa. Sin alif sa. Siapakah. Kalau sin alif, siapakah. Sin ya alif. Pa alif pa. Kahakah. Kahakah. Ya, betul. Tahniah Haizuran. Sin ya alif, pa alif pa, kahakah. Tahniah, betul. Terima kasih Haizuran. Ejaan yang betul, ejaan yang tepat. Sama-sama Ustaz. Ini dia. Okay. Siapakah. Betul apa yang Haizuran eja. Siapakah. Okey, yang ketiga adalah adakah. Jadi adakah ni ada tak siapa-siapa nak eja? Okey, Ustaz nak minta Nurin lah. Nurin kan bukan makan kan, jadi dia bertenaga sikit. Boleh tak eja adakah? Boleh tak? Ke tengah makan lagi? Ustaz saya punya internet lambat. Okey, tak apa. Okey, kalau Nurin punya lambat, Ustaz minta kasih lah. Tak apa Nurin, Ustaz minta kasih. Kasih ejakan perkataan adakah yang ketiga ni. Kasih tak buka mic. Alif. Okey, alif. Alif dan alif ka ha. Ka. Betul. Alif dan alif ka ha ka. Okey, bagus kasih. Terima kasih. Jadi apa yang kasih eja tu betul. Alif dan alif ada ka ha ka ka. Ya, ka ha ka. Adakah. Jadi ini ejaannya. Adakah. Dan last sekali adalah bagaimanakah. Bagaimanakah Ustaz nak minta Muaz ada Muaz? Muaz tak ada Okey, Muaz tak ada. Syazwan. Ada Muaz. Muaz ada Okey, Muaz silakan eja perkataan bagaimanakah. Ba alif ba. Ga. Ga. Ba alif. Terus je ga alif ya. Ya. Mim alif. Nun alif. Ka ha. Ya, betul. Ba alif, ga alif ya, mim alif, nun alif, ka ha. Tahniah Muaz, betul. Okey, terima kasih Muaz. Iaitu bagaimanakah. Jadi ejaan bagaimanakah seperti mana yang Muaz cakap. Ba alif, ga alif ya, mim alif, nun alif, ka ha. Bagaimanakah. Jadi ini ejaan dia. Okey, siapa yang nak ambil screenshot ke gambar boleh ambil screenshot gambar. Saya kira 3 saat. 1, 2,
3. Okey, habis. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ni, dia nak kita bina satu ayat tanya kepada kawan. Maksudnya, buatlah satu ayat tanya apa-apa je awak nak tanya kawan awak. Contohlah, Ustaz ambil ayat Ustaz dulu. Ustaz tunjukkan ayat Ustaz dulu. Ayat Ustaz ni. Ustaz nak tanya kawan Ustaz, iaitu kenapa kamu tidak hadir ke sekolah? Ini ayat Ustaz contoh. Silapnya apa? Silapnya tak ada tanda soal. Buat tanda soal sekejap. Okey, barulah betul. Jadi, kenapa kamu tidak hadir ke sekolah? Ataupun kenapakah kamu tidak hadir ke sekolah? Betul juga. Kita ada dua. Sama ada kita nak letak kah ataupun kita tak letak kah. Kenapakah kamu tidak hadir? Saya rasa tak kah. Kenapakah? Kenapa mana kenapakah? Kenapakah kamu tidak hadir ke sekolah? Maksudnya ini yang pertama lah yang kita belajar. Yang kedua tak ada kah, tapi letak kat belakang. Kamu tidak hadir ke sekolah, kenapa? Ataupun sebab apa macam tu. Itu kat belakang. Kat depan adakah untuk ni. Okey. Jadi Ustaz nak minta seorang eja untuk eja pula. Buat satu ayat. Buat satu ayat untuk yang nombor 3 ni. Faiz belum Faiz tadi? Dipersilakan Faiz untuk bina satu ayat tanya kepada kawan awak. Binalah apa-apa. Awak nak tanya siapa? Silakan. Adakah kamu sihat? Adakah kamu sihat? Ya, betul. Ustaz tulislah apa yang Faiz cakap tu. Okey, tanya Faiz betul. Okey, Ustaz tulis lagi satu. Ustaz guna ayat Faiz. Adakah kamu sihat? Okey, bagus. Adakah kamu sihat? Kat sini. Okey, bawah je lah Ustaz tulis. Adakah kamu sihat? Kat bawah ni Okey, jadi adakah kamu sihat? Sihat Yohaya tak. Adakah kamu sihat? Jadi ini ayat Faiz. Okey, tanya. Bagus Faiz. Yang keempat adalah tulis ayat di bawah dengan menggunakan ejaan Jawi. Jadi ini ejaan Jawi, Ustaz dah ejakan dekat tepi ni. Jadi ini jawapan dia. Kenapa kamu tidak hadir ke sekolah? Inilah ayat dia. Okey, kalau nak screenshot boleh screenshot, ambil gambar boleh ambil gambar. Ustaz bagi masa 3 saat. 1, 2, 3. Okey, selesai. Okey, sebelum kita nak pergi kepada jenayat, ada apa-apa pertanyaan, soalan tak faham? Okay, Ustaz rasa faham kan? Semua faham sebab ini ayat tanya awak dah. Memang awak dah secara asasnya awak dah tahu dah ayat tanya ni. Okey, selesai. Kita pergi kepada jenayat. Jenayat. Ambil kat sini. Okey, jenayat boleh buka pada muka surat 23. Okay, Jawi simpan. Jawi dah siap. Kita pergi kepada jenayat. Jenayat adalah pada muka surat 23. Iaitu kita nak belajar hari ini tentang had meminum arak. Sebelum ni kita dah belajar iaitu tentang had qazaf, betul tak? Had qazaf ni had hukuman kepada orang yang menuduh zina. Itu kita dah belajar dah minggu lepas. Jadi untuk minggu ni kita nak belajar tentang apa hukuman untuk orang yang minum arak ni. Dan arak ni Allah dah kata dalam Al-Quran yang bahawa arak ni hukumnya adalah haram. Maka siapa yang meminum arak, hukumannya ada di dalam Al-Quran juga. Dan dinyatakan dalam Al-Quran. Maka ini adalah hukuman hudud. Kita tak boleh ubah-ubah, kita kena laksanakan. Okey, jadi kita tengok. Had meminum arak, Ustaz highlightkan dekat sini, pakai warna kuning. Had meminum arak. Hari ini kita nak belajar. Had ini adalah senang untuk kita faham hukuman. Hukuman meminum arak. Okey. Apa itu maksud meminum arak? Meminum arak ni adalah maksudnya meminum segala jenis yang memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal. Jadi apa segala minuman yang memabukkan, maka ianya adalah dikategorikanlah. Macam menghilangkan, contohlah. Contoh ada satu air ni, dia bukan air arak. Tapi air ni pernah tak dengar nama air ketum?
Benar tak dengar? Okey. Air ketum ni sebenarnya dia adalah ubat. Tetapi bila disalahgunakan, maka dia minum, Nurin pernah dengar kan air ketum? Maka bila disalahgunakan, dia minum untuk menjadikan diri dia mabuk. Memang dia suka minum, memang dia nak mabuk, maka benda tu akan jadi haram. Asalnya, benda tu tak haram. Tetapi air itu memabukkan dan dia minum banyak sehingga kan hilang kewarasan akal dia, dia pun mabuk. Maka benda tu jadi haram lah. Boleh dikategorikan seperti meminum arak. Kiasnya. Kias ni boleh diumpamakan. Sebab apa? Sebab dia menyerupai. Kerana air arak ni adalah air yang memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal. Dan kita tengok arak ni tak semestinya kalau kita nak cakap kasbut ni satu jenama arak lah, air arak. Lepas tu kita nak cakap kasbut je air arak, yang air lain-lain tak. Kan sebenarnya banyak lagi jenis air yang lain. Ustaz, kalau ketumbar tu apa? Ketumbar tu daun ketumbar. Daun ketumbar. Itu ketumbar. Ini ketum. Daun juga. Ketum ni sebenarnya daun juga. Tetapi bila dia dibuat air, kemudian air itu sebenarnya untuk ubat, tetapi bila dia minum yang melebihi daripada had dia, maka dia boleh jadi mabuk. Dan benda ni sebenarnya dilarang dalam kita punya undang-undang pun. Dilarang undang-undang Malaysia. Okey, sekarang ni kita nak teruskan. Jadi kita dah faham, bila minum maksudnya dia hanya adalah air, tahu? Dia bukannya makanan. Okey, kemudian jadi kita tengok dalam Al-Quran Allah dah berfirman, iaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-10. Apa Allah kata dalam Al-Quran? Allah berfirman, wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, yakni keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Maka kat sini Allah dah kata, dalam ayat ini Allah melarang ada berapa perbuatan? 1, arak. 2, judi. 3, pemujaan berhala, sembah berhala lah. Dan mengundi nasib. Mengundi nasib ni tilik nasib. Contohnya lah, dia macam menikam tau. Kita tahu kan, kita macam ada satu board, satu papan. Lepas tu kat situ macam ada hadiah. Kita pun macam dat tu, macam anak panah tu. Kita pun pop gitu. Kita baling, kena dekat situ. Maka kita pun dapat hadiah macam tu. Itu adalah kira mengundi nasib. Maksudnya kita tak pasti tahu kita akan dapat apa. Kemudian kita tak pasti, jual beli yang tak pastilah. Maka benda tu kita panggil tikam lah. Maka benda tu berdosa. Ataupun tilik nasib. Tilik nasib ni kita pergi jumpa seseorang, contohnya bomoh ke, lepas tu kita nak tilik nasib. Tilik nasib tu pun hukumnya adalah haram. Kenapa? Naufal, Haji Naufal nak tanya? Tak ada. Ustaz. Apa dia Hazuran? Kan tu arak diharamkan, tapi ada air yang ada sikit je alkohol tu, tapi dihalalkan. Ada air sikit alkohol yang dihalalkan, maksudnya? Macam apa Macam ada sikit jarak dalam air tu. Sikit je, tapi tak memabukkan. Contoh air apa tu? Alah, saya lupa lah air apa. Ada. Kalau yang Ustaz biasa dengar lah, minyak wangi, dia ada alkohol. Tapi alkohol yang ada pada minyak wangi tu bukanlah alkohol untuk kita minum ataupun memabukkan. Alkohol yang ada dalam minyak wangi tu adalah dia untuk menjadikan minyak wangi tu tahan lama. Jadi hukum dekat situ menggunakan alkohol itu adalah harus. Kalau air yang awak cakap tu Ustaz tak pasti air apa.
Ustaz pun tak pernah tengok lagi air yang ada alkohol tu. Biasa ada alkohol dalam sanitizer. Jadi kira kita pakai sanitizer kan ada alkohol. Jadi alkohol tu adalah untuk membunuh kuman pula. Macam tu lah. Kalau alkohol dalam minuman ni, alkohol yang boleh diminum, maksudnya dia memabukkan kita, merosakkan akal. Apa awak macam ada tulis apa? Ustaz kalau ketumbang. Bukan. Maaf Ustaz saya lambat. Okey tak ada. Internet lambat. Okey. Kita teruskan lagi, iaitu tentang syarat perbuatan minum arak yang boleh didakwa. Okey, sebagai contoh kita nampak orang tu minum arak, lepas tu kita nak dakwa dia telah melakukan jenayah, kesalahan minum arak. Jadi macam mana kita nak ketahui bahawa orang tu boleh didakwa? Okey, pertama Ustaz. Apa dia? Saya tahu air itu, air barbarian nama dia. Air barbarian. Arak. Air tu. Air tu, okey, sebenarnya kan air tu pada jap. Air tu dia memabukkan ke? Alkohol tu jenis yang macam mana? Tak, sikit je. Saya dah minum tak mabuk pun. Kalau tak, maka benda tu harus. Sebab apa? Kita tengok dekat pengertian balik. Air tu bergas. Air yang bergas. Jadi alkohol tu tidak memabukkan. Sekarang ni pengertian minum arak adalah meminum segala jenis air yang memabukkan. Jenis yang memabukkan, kemudian dia menghilangkan kewarasan akal. Macam tu. Macam contoh, tadi air ketum. Air ketum ada alkohol ke? Tak ada. Tetapi air itu yang dia memabukkan. Memberi kesan kepada kita memabukkan, kemudian menghilangkan kewarasan akal. Tapi andai katalah, kita jumpa satu air yang dia ada alkohol, lepas tu kita macam was-was. Alamak, air ni macam air arak. Tapi kita tak pasti, kita syak. 50-50, 50-50. Boleh ke tak dia ada alkohol ni? Okey, maka bila kita jumpa satu-satu macam tu, satu-satu situasi yang macam tu, maka kita ambil supaya kita tidak minum. Itu namanya syubhah. Syubhah ni adalah meragukan. Kita ragukan air tu, air ni macam air arak. Tapi tengok okey je, tak ada apa-apa, tak mabuk pun apa semua. Macam, tapi kita was-was. Bila kita was-was, itu syubhah, maka kita ambil supaya kita tidak minum air tersebut. Macam tu. Okey. Nanti saya tunjuk air tu. Boleh. Okey, seterusnya. Nanti saya tunjuk. Boleh nanti tunjuk masa nak ni. Ustaz dah habis bentang. Okey, seterusnya kita nak pergi tadi tentang syarat. Kita nampak orang tu minum air arak, maka kita nak dakwa dia. Maka ada syarat orang tu buat macam mana baru kita boleh dakwa. Okey, kita tengok yang pertama, kita guna warna kuning. Yang pertama, bahan yang memabukkan hendaklah dalam bentuk minuman. Dia kena dalam bentuk minuman, barulah dia cukup syarat, dia memenuhi syarat bahawa dia tu minum. Kena dalam bentuk minuman. Okey, kemudian yang kedua, orang yang dituduh telah minum arak. Kita nak tuduh orang tu, kita nak dakwa, kita mestilah tahu dia dah minum. Bukan dia belum minum. Contoh dia pegang air botol arak. Tapi dia dah minum ke? Kalau dia belum minum, kita tak boleh dakwa dia. Sebab dia hanya pegang. Tapi kalau dia dah minum, kita nampak dia dah telan, maka kita dah boleh dakwa dia bahawa dia telah minum air arak. Okey. Kemudian yang ketiga adalah minum melalui mulut dan telah sampai sekurang-kurangnya ke halkum. Maka bila dah sampai ke halkum, itu dikira minum. Tapi kalau tiba-tiba dia baru dia nak teguk, lepas tu dia keluarkan balik, bila dekat mulut tu dia keluarkan balik, itu tak dikira minum. Bila dah masuk ke halkum, baru dah kira minum kan. Kita minum air, kita masuk air, kita masuk dah telan, dah kat halkum kita telan tu, maka kita minum. Tapi kalau kita masukkan air, minum air, lepas tu kita kemam-kemam, kita masuk kat mulut dia, maksudnya kita kemamkan air tu, kita tak minum pun. Kemudian kita keluarkan balik. Itu tak dikira minum. Okey. Yang keempat adalah minum dengan kehendak sendiri. Maksudnya dia bukannya dipaksa. Maksudnya bukan ada orang ikut dia suruh minum arak, lepas tu kita dakwa dia telah buat kesalahan jenayah minum arak. Tak. Maka dia buat benda tu secara sukarela, memang dia kehendak diri dia sendiri, dia nak buat. Maka benda tu salah dan kita boleh dakwa dia. Okey, selesai. Bila kita dah dakwa dia pun cukup syarat. Semua ni ada. Dia dah minum, dia dah sampai kat halkum, lepas tu kita tengok dia buat secara sukarela, bukan dipaksa.
maka kita pun boleh jatuhkan hukuman ke atas dia. Iaitu hukum... Ustaz, Ha? ada soalan kat chat. Oh, okey, sekejap Jadi, kalau kita dah dakwa dia. Bila kita dah dakwa dia, maka dia akan dihukum. Apa hukuman dia? Pertama sekali, hukum minum arak ni adalah haram dan berdosa besar. Okey, kemudian apa hukuman kepada dia adalah di dalam Al-Quran telah dinyatakan iaitu 40 kali sebatan kepada yang merdeka dan 20 kali sebatan kepada yang hamba. Okey, yang ini harus ditambah hukum menjadi 80 kali kepada orang yang merdeka dan 40 kali kepada hamba. Tambahan tersebut dianggap sebagai hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir ni adalah hukuman daripada hakim, mahkamah. Bila mahkamah dah putuskan, mungkin atas sebab-sebab yang tertentu ke, ditambah hukuman menjadi macam ni. Jadi dah memang di dalam undang-undang Islam dikata harus. Maksudnya harus tu boleh dibolehkan. Tapi hukum asalnya adalah 40 kali sebatan dan 20 kali sebatan untuk hamba. Okey, kemudian kita nak masuk sini sebelum kita pergi ke soalan nanti tu. Okey, sabitan had. Jadi kita nak sabit hukuman kepada dia, iaitu disaksikan oleh 2 orang saksi lelaki atau pengakuan diri sendiri. Maksudnya bila kita nampak orang tu minum arak, kita mesti ada saksi lagi seorang. Maknanya 2 orang lah yang nampak. Kita dengan dia nampak orang tu minum arak, barulah kita boleh dakwa, kita bawa kesalahan dia ni ke mahkamah dan mahkamah jatuhkan hukuman kepada dia. Ataupun tak ada 2 orang saksi, dia sendiri yang mengaku. Bila dia dah minum arak, dia rasa menyesal, dia nak bertaubat, maka dia pun mengaku dekat pihak mahkamah yang bahawa dia telah minum arak, maka dia dijatuhkan hukuman. Okey, kita pergi dekat soalan awal sekejap. Apa tadi? Ketum. Tapi kan perempuan tak ada halkum sebab dia dah tahu buat minum. Maksudnya dekat tekak lah. Halkum ni berada di tekak kita. Maksudnya bila dia minum, dah masuk tekak, kita boleh ke kalau dekat tekak, air yang dekat tekak ni kita nak keluarkan balik? Tak boleh. Jadi bila kita dah sampai kat tekak, mesti kita tertelan juga air tu. Itu yang dimaksudkan tadi tu. Bukannya perempuan tak salah lah minum arak sebab dia tak ada halkum. Tak boleh lah macam tu. Maksudnya dekat situ, maksud bila dah sampai dekat kita punya tekak, maka kita dah dikira minum. Tapi kalau baru sahaja dekat mulut, belum dikira minum lagi. Macam tu. Okey, kira terjawab Nurin Okey, baguslah soalan Nurin, bagus. Okey, seterusnya kita nak pergi iaitu tidak sabit had. Maksudnya tidak dikenakan had kepada orang tu jika apa? Okey, yang pertama, jika keterangan saksi hanya daripada seorang lelaki dan seorang perempuan. Maksudnya saksi dia tak cukup 2 orang. Saksi dia ada 1 je. Contoh Ustaz nampak dia, tapi Ustaz tak ada orang lain untuk jadi saksi. Maka tak bolehlah benda tu disabitkan hukuman kepada dia, tak boleh. Sebab apa? Tak cukup orang saksi. Sama ada Ustaz seorang je ataupun ada orang perempuan seorang je nampak dia, tak cukup 2 orang, maka tak boleh. Okey, atau hanya seorang lelaki dengan 2 orang perempuan, tak boleh. Dia mesti macam ni tau, 2 lelaki ataupun 2 perempuan. Atau 2 orang saksi perempuan atau lebih. Okey, macam ni. Kita tengok balik dekat atas tadi. Dia kata apa? 2 orang saksi atau pengakuan diri sendiri. Ustaz betul kan? Tadi Ustaz cakap 2 orang lelaki, 2 orang perempuan kan? Tak, dia mesti 2 orang lelaki. Okey, sekarang ni kat sini adalah 1 lelaki, 1 perempuan. Boleh tak 2 orang ni? Tak boleh. Mesti 2 orang lelaki saksi dia tu. Okey, contohlah lagi. Tadi 1 perempuan, 1 lelaki. 2 orang tak boleh juga sebab dia mesti 2-2 ni lelaki. Yang kedua, dia kata apa? Seorang lelaki, kemudian ada 2 orang perempuan yang jadi saksi, yang nampak ke perbuatan tu. Tak boleh juga. Walaupun dah ada 3 orang dah ni, 2 lelaki, 2 perempuan, 1 lelaki, tetap tak boleh nak dakwa dia. Kemudian 2 orang saksi tu perempuan, 2 perempuan yang nampak. Maka boleh tak dakwa dia? Tetap tak boleh juga. Maka diperlukan 2 orang lelaki yang nampak perbuatan tersebut. Jadi nak masuk 17. Okey. Selesai kat sini. Kemudian ini yang terakhir saya rasa sebelum kita nak pergi kat sini, lepas tu habis. Okey. Sebelum Ustaz pergi kat sini, ada tak apa-apa soalan?
Okey, tak ada. Okey, jadi kita pergi kat info sini sikit. Kat sini ada info tambahan untuk awak, iaitu minum arak kerana dahaga adalah haram. Maksudnya kita haus, tiba-tiba kita nampak air arak, maka kita minum air arak tu. Kenapa minum? Sebab saya dahaga lah. Tak boleh. Maka hukumnya adalah haram. Kemudian apa dikatakan lagi, arak itu tidak menghilangkan dahaga pun. Air arak ni tak hilangkan dahaga. Menurut pakar perubatan, sifat semula jadi arak ini, ianya panas dan mengeringkan kerongkong, yang akan menambahkan dahaga lagi kepada peminumnya. Maksudnya arak ini tak menghilangkan haus kita. Tetapi arak ni Ustaz. sifatnya panas, maka ianya sebenarnya menghauskan lagi kita. Okey, apa dia? Patutlah COVID mati. Patut. Patutlah virus mati kena alkohol. Kalau kita tengok ada biasa banyak cerita lah. Cerita orang tu luka tau. Orang tu luka, kemudian dia ambil air arak tu, alkohol tadi tu, dia sapu dekat luka dia. Dia basuh. Kerana apa? Kerana alkohol ni dia panas, dia boleh matikan. Dia boleh matikan kuman dekat luka tu. Lepas dia sapu dekat kuman dekat luka tu, pedih tau. Kemudian baru dia balut. Banyaklah cerita orang putih biasa ke Ustaz tengok. Dia banyak cerita macam tu, dia gunakan alkohol. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, yang seterusnya adalah, okey ni dia, syarat orang yang minum arak tu. Okey, kita nak dakwa dia. Okey, kita dah dakwa, dah ada 2 orang saksi. Kemudian kita dah tengok dia dah minum, apa semua tu dah buat dah jauh. Kemudian kita nak tengok syarat dia pula. Maksudnya orang tu mestilah yang pertama berakal, bukannya orang gila. Kalau orang gila, kadang-kadang dia pegang air, dia minum, dia tak tahu pun air tu air apa. Sebab dia tak berakal. Dia tak boleh berfikir dengan waras. Kemudian yang kedua, dia ni balik. Balik ni maksudnya dewasa lah, dah balik ke dah. Kemudian yang ketiga, Muslim. Dia ni orang Islam. Maka bila dia ni orang Islam, kita boleh kenakan hukuman had meminum arak. Hukuman Islam kepada dia. Dan yang keempat, kita tengok sini je lah senang. Ni yang sama juga. Berakal, balik, Muslim ni orang Islam. Kemudian kehendak sendiri. Kemudian tahu bahawa dia tu minum arak. Air yang dia pegang tu dia tahu ni arak. Bukan orang kena. Ya, apa dia? Apa ni, ada orang tanya dekat dalam chat. Okay. Ustaz saya nak tanya Ustaz. Okey, kejap last. Iaitu tahu hukum. Kemudian dia tahu hukum bahawa hukum minum arak adalah haram. Kemudian dia buat juga. Maka dia dikenakan hukuman. Okey, apa dia? Ustaz, dulu. Kalau ada orang tu paksa dia, kalau dia tak minum ke tembak, macam mana Ustaz? Itulah tadi tu yang Ustaz cerita. Iaitu kalaulah dia itu dipaksa. Minum arak dipaksa, maka kita tak boleh nak dakwa dia. Sebab apa? Syarat untuk kita dakwa dia mestilah minum dengan kehendak sendiri. Dia sendiri nak minum. Dia sendiri yang suka rela. Memang dia yang nak minum arak. Bukan dipaksa. Kalau dipaksa, kita tak boleh dakwa dia. Macam tu. Okey. Kita nak jawab yang dekat komen. Iaitu, Ustaz, buku apa? buku apa Faris? Buku jinayat? Okey. Buku surat? Muka surat 26. Dah masuk muka surat 26 dah. Ustaz minta maaf Ustaz sebab saya masuk lambat. Okey, tak apa Faris. Alhamdulillah awak boleh masuk ni, Alhamdulillah bagus. Tahniah Ustaz. Pak Cik Ustaz, Ustaz. kalau terminum alkohol tapi orang tu terminum alkohol. Apa ayat ni? Ustaz, kalau terminum alkohol tapi orang tu terminum alkohol. Kalau orang tu terminum alkohol tapi tak tahu kalau tu alkohol. Okey. Kita tengok balik. Dia macam tak fokus je. Okey. Ustaz baru je cakap tadi, iaitu dia kena tahu bahawa air itu adalah alkohol ataupun arak. Maksudnya nampak kat sini. Syarat peminum arak tu, orang yang minum arak tu mesti tahu bahawa arak itu haram. Okey. Ustaz gariskanlah. Dia tahu hukum haram. Kemudian tahu bahawa yang diminumnya itu memabukkan. Iaitu dia minum air arak lah. Kemudian ni kita ambil yang kelima lagi. Bukan terpaksa. Ni yang Hajuran tanyalah. Bukan terpaksa. Kalau terpaksa, kita tak boleh nak hukum dia. Kemudian melakukan dengan kehendak sendiri. Bukan dipaksa. Sama lah. Nombor 5 dengan 4 ni sama. Minum seperti dengan sebab tercekik untuk menghilangkan benda yang tersangkut. Okey. Dekat sini dipaksa yang macam Hajuran cakap. Kena ukut apa semua.
Yang kelima ni terpaksa sebab apa? Tiba-tiba dia tercekik. Dekat keliling dia pula, alamak, tiba-tiba tak ada air lain kecuali air arak. Tak tahulah kenapa dia ada kat situ kan. Tiba-tiba kat depan dia ada air arak. Macam mana pun tak tahulah, tapi itulah situasi dia. Maka situasi yang macam tu, itu adalah terpaksa. Maksudnya, alamak, tak ada air lain. Memang air arak kat situ, lepas tu dia dah tercekik sangat. Kalau tak mati, maka dibolehkan, harus. Tapi kalau memang ada air lain, tak boleh lah. Itu contoh situasi yang macam tu. Jadi kat sini terpaksa tu macam ni lah. Dengan sebab tercekik ke macam tu. Jadi untuk menghilangkan benda yang tersangkut dekat tekak, maka dia pun minum. Itulah dia. Ustaz. Apa dia? Kalau macam ini, dia pergi rumah kawan dia yang non-Muslim. Okay. Lepas tu, dia nak minum. Lepas tu dia cakap dengan kawan dia, ada air tak? Lepas tu kawan dia pergi ambilkan. Ambilkan. Lepas tu, ni dia bagi. Lepas tu dia kata, ni ada alkohol tak? Tak, halal. Dia kata. Dia tipu Lepas lah. tu, dia tipu. Lepas tu, orang tu minum macam mana, Ustaz? Okey, kalau itu situasi ditipu. Kalau dah situasi ditipu, benda tu sebenarnya dia kena aniaya dengan kawan dia. Maksudnya dia kena buat jahat lah. Bukan pengetahuan dia tak tahu. Tapi kita ni orang yang bijak pandai. Kita dapat bezakan air biasa dengan air arak. Air arak ni ada bau. Jadi bila dia nak minum, kita ni kalau nak minum kadang-kadang kita bau kan sikit. Ni buat air apa ni? Kalau air biasa takkanlah bau macam ni. Macam tu. Kita pun tanya dia macam tu lah. Lepas tu kita dah tahu kawan kita tu non-Muslim. Bila non-Muslim ni kira macam dia tu ada kemungkinan dia tu minum air arak. Ada kemungkinan. Jadi kita ni bila nak sesuatu daripada dia, kita kena hati-hatilah. Itulah dia. Okay. Tapi sekarang maksud Haizuran tu dia tak tahu. Bila tak tahu, maka kita tengok kat sini syaratnya tadi. Kena tahu yang dia minum tu air arak. Maka barulah kita boleh dakwa dia. Okey, selesai. Kita pergi yang terakhir sekali. Pelaksanaan hukuman had, iaitu apa dia? Tidak boleh dilakukan had semasa peminum arak itu mabuk. Kerana tujuan had itu adalah untuk menakutkan dan mencegah. Jadi kalau hukuman tu kita buat ketika dia sedang mabuk, dia minum arak lepas tu dia mabuk, kemudian kita hukum dia sempat sebanyak 40 kali, dia mabuk. Jadi dia tak sedar apa yang berlaku. Jadi benda tu sampai tak? Hukuman ni kita nak bagi kesedaran kepada dia. Kita nak bagi kesedaran juga kepada orang lain. Bila kita buat macam tu dalam keadaan dia mabuk, kita tak bagi dia kesedaran pun. Sebab apa? Kita buat sebab dia tu dalam keadaan dia tak sedar. Maka hukuman ni mestilah dilakukan dalam keadaan dia dah sedar. Dia dah habis mabuk, maka dia dijatuhkan hukuman, barulah dia buat dalam keadaan dia waras, dalam keadaan dia sedar. Itulah dia. Ustaz highlightkan sikit. Iaitu peminum itu mabuk kerana tujuan had itu tidak boleh dilakukan had semasa peminum itu mabuk. Sampai sini. Ni Ustaz padam. Okay. Okay, seterusnya last sekali. Kesan buruk minum arak. Jadi arak ni sebenarnya minuman yang membahayakan kita, memudaratkan kita, memberi kesan yang tidak baik kepada diri kita. Jadi apa kesan buruk dia? Pertama sekali, merosakkan fungsi akal dan daya fikir. Sebab apa? Bila kita minum, kita jadi mabuk, kita jadi tak sedar, kita jadi hilang akal. Itu yang sebabnya orang yang mabuk ni, dia akan buat sesuatu yang dia tak sendiri tak jangka dan dia tak sedar. Kan, dia buat sesuatu benda yang kadang-kadang membahayakan diri, tapi semua tu dia tak sedar. Sebab apa? Sebab dia dah mabuk. Hilang kewarasan akal, dia rosakkan fungsi akal tu. Okay, kemudian yang kedua, menjejaskan kehidupan manusia, keluarga dan masyarakat. Bila dia mabuk, dia buat sesuatu yang membahayakan diri dia dan membahayakan orang lain. Contohlah kita boleh tengok sekarang, banyak yang berlaku sekarang ni, dia mabuk, lepas tu dia bawa kereta. Kan Faiz? Dia mabuk, dia bawa kereta. Okay, dia bawa kereta tu tegak ke dia bawa kereta ke huyung hayang Faiz? Tu huyung hayang. Dan kadang ada yang kes yang mana dia mabuk, kemudian dia langgar orang. Betul tak? Dia langgar orang bawa basikal, dia langgar orang foodpanda lah,
Kayak orang yang bawa motor kan. Dia langgar lari. Langgar lari pula tu. Banyak sangat kita dengar kes-kes yang macam ni sebenarnya. Benda ni mendatangkan keburukan kepada diri dia dan kepada diri orang lain. Itu yang bahayanya. Okey, seterusnya menjatuhkan maruah diri dan harga diri. Maksudnya apa? Bila dia mabuk, dia tak waras, orang boleh buat macam-macam dekat dia. Andai katalah yang mabuk tu perempuan. Kemudian bila perempuan dia jumpa dengan orang yang tidak baik, maka orang tu boleh lakukan apa dekat dia sebab apa? Sebab dia tak sedar. Itu yang bahayanya. Okey, kita ambil 3 je lah. Okey, selesai. Ada apa-apa soalan tak sebelum kita nak pergi kepada latihan? Tak ada Ustaz. Okey, Alhamdulillah jelas Jatuh pula apa ni? Ustaz, Kan Ustaz ada cakap tadi, jatuh pula. Apa tu jatuh pula? tak ada. Okey. Apa dia Faiz? Handphone jatuh. Okey, tak apa. Kesiannya handphone jatuh. Okey, jom kita buat latihan. Okay, last kita nak buat latihan. Iaitu yang pertama, apakah pengertian meminum arak? Okey, jadi tadi ini Ustaz jawab lah. Jadi pengertian minum arak adalah kita meminum apa segala jenis yang memabukkan. Okey, ini dia jawapan dia. Ustaz letakkan kat sini. Ni dia. Meminum segala jenis yang memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal. Itu dikira meminum arak. Okey. Seterusnya, soalan yang kedua dia tanya apa? Tulis hukuman minum arak. Bagi di bawah ini. Jadi dia nak hukuman minum arak. Yang pertama bagi yang merdeka. Yang kedua bagi hamba. Okey, Ustaz nak minta Kasih Nuraudah jawab. Kalau bagi orang yang merdeka, berapa kali sebatan dia kena? 40 ke 20? 40. Ya, kalau hamba? 40? Ya, 20. Betul. Tahniah Kasih. Okey, tahniah Kasih. Betul Kasih. Jadi jawapannya adalah 40 dengan 20. Okey, 40, 20 saya letak kat sini. Ini jawapan dia. Okey, siapa nak ambil gambar boleh ambil gambar, screenshot. Ustaz kira 3 saat. 1, 2, dah. 3. Okey, dah. Okey, selesai. Kita pergi soalan yang ketiga dan keempat. Ya, okey, tahu. Soalan ketiga adalah, berikut adalah syarat peminum arak yang dikenakan hukuman kecuali. Dia nak kecuali, maksudnya yang salah. Sekarang ni kat bawah ni, orang ni dikenakan hukuman sebab dia minum arak. Pertama sekali dia Islam. Kedua dia orang gila. Ketiga dia tahu bahawa yang dia minum tu arak. Mana satu jawapan yang kecuali? Faiz, silakan. Alif, ba ke ta? Antara alif, ba, ta ni dia kenakan hukuman. Kecuali siapa? Orang Islam ke, orang gila ke, orang tu tahu dia minum arak. Kecuali. Ba. Apa dia? Ba. Ba, betul. Internet Ustaz kurang stabil sikit lah. Slow sikit internet Ustaz. Okey, jawapannya ba. Iaitu orang gila. Jadi dekat sini dikata adalah syarat orang tu minum arak. Kalau orang tu orang gila, dia minum arak, maka kita tak boleh nak dakwa dia lah. Sebab dia tak waras. Dia tak tahu apa yang dia minum. Dia tak tahu apa yang dia buat. Okey. Yang keempat, soalannya adalah berikut adalah kesan buruk meminum arak. Jadi ini adalah kesan buruk. Kita dah cakap, kita dah bincang tadi lah. Arak ni benda yang memudaratkan. Arak ni benda yang mendatangkan buruk kepada kita. Kesan yang tidak baik kepada kita. Jadi yang pertama, dia rosakkan fungsi akal. Yang ba, memberikan kekuatan. Yang ta, sihat tubuh badan. Mana satu kesan buruk minum arak? Silakan siapa? Kalisha. Nurin dah jawab tak? Kalisha ada? Saya nak jawab. Faris. Boleh Faris? Okay, silakan Faris. Apa jawapan dia? Kesan buruk minum arak. Dia rosakkan akal ke? Dia bagi kekuatan ke? Dia sihatkan tubuh badan? Mana satu? Alif, ba ke ta? Alif. Ya, betul Faris. Tahniah. Terima kasih Faris. Okay, tanya jawapan Faris betul. Okay, jadi jawapannya adalah alif. Dia merosakkan akal fikiran. Arak ni dapat merosakkan akal fikiran. Bukan bagi kita kekuatan tak.
Bukannya dia bagi sihat tubuh badan, tak. Ini jawapan dia. Okey, boleh screenshot, boleh ambil gambar kalau nak ambil gambar. 1, 2, 3. Okay, Alhamdulillah selesai. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum kita pergi kepada yang lain? Nak ambil? Tak ada. Tak ada Ustaz, saya nak bentang Ustaz ya. Nak bentang? Bentang apa? Nak tunjuk ni tu lah air. Air. Oh, okey. Okey, tunjuklah kejap. Tunjuk kejap. Okey. Silakan. Ustaz, macam mana Arab boleh masuk dalam Malaysia? Macam mana Arab boleh masuk dalam Malaysia? Kita tengoklah siapa yang memerintah. Nampak tu Ustaz? Nampak tu? Tahu, ayat ni tahu. Makan apa? Tadi tu sayur. Mana tu? Ada ayam tu lah. Ni. Anak kau yang Oh, Isaac Osman tu minum ada ke? Ada. Paprika. Yalah. Sebab air ni bukan air yang memabukkan pun. Tapi sebenarnya kan, kalaulah kita was-was, kita rasa Ada Ustaz. kan, air ni ada alkohol lah pula. Kita rasa macam risau. Bila kita rasa macam tu, kita jangan minum. Macam tu. Ustaz, Kita ambil Ustaz. untuk kita tidak minum. Dia apa dia? Kalau ada alkohol Ustaz, takkanlah dia jual kat kedai nasi Arab. Saya beli kat kedai nasi Arab Ustaz air tu. Yelah. Dia memang macam tu lah. Dia macam lah Ustaz cakap, ada alkohol dekat sanitizer ke, ada alkohol dekat minyak wangi kan, macam tu. Fungsi alkohol tu bukanlah untuk memabukkan. Maka sebab tu lah awak minum air tu, benda tu tak mabuk. Maka benda tu tak jatuh kepada meminum arak. Okey. Selesai. Tak boleh sambung. Okey, kita sambung balik last kali ni sebelum kita tutup. Iaitu Ustaz nak cerita 4.5 Ustaz hari ni. 4.5 hari ni. Kita nak cerita tentang PCHI. PCHI ni adalah untuk bahagian B, kena ambil 3 bahagian. Bahagian A kita dah bincang dah hari tu, ada 7 kan. Kita ni bahagian A, Ustaz tunjuk, Ustaz ingatkan sikit. Ni bahagian A. Ni bahagian A yang Ustaz bagi gambar ni. Ustaz bagi gambar tu sebab nak rujuk je untuk awak. Oh, yang ni kena hafal. Oh, yang ni. Oh, yang ni macam tu. Sebenarnya lepas tu kan, cara awak nak jawab pun sebenarnya mudah je. Contohnya adab dengan guru. Awak pun buatlah ayat panjang. Bila kita berjumpa guru, kita kena bagi salam, kita kena tunjukkan muka yang manis, senyum, lepas tu kena tolong. Boleh je macam tu sebenarnya. Tak semestinya kita kena sebut satu-satu. Kita boleh buat satu ayat yang panjang, lepas tu kita jawab terus pun boleh. Itu je. Okey, kita tengok untuk bahagian B. Sekarang ni kita nak cerita bahagian B. Ni je, bahagian B. Bahagian B ni adalah dia nak 3 tau. Okay, Ustaz tunjuk sekejap. Bahagian B dia nak 3. Jadi tentang penghayatan solat. Dia berkaitan dengan solat. Jadi menunaikan solat fardu. Yang ini menunaikan solat fardu ain dan kifayah. Kemudian yang ini last adalah menunaikan solat-solat sunat. Itu je, mudah je. Okay, yang ketiga pula bahagian C dia nak 4. Jadi kita boleh pilih ni. 1. Tak silap Ustaz memang ada 4 je. 2. Kita tengok Dan yang ketiga. Kemudian yang keempat. Memang ada 4 je. Jadi tak banyak pun penghayatan Al-Quran. Yang ini pula berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Penghayatan bagaimana kita nak baca Al-Quran. Apa dia? Ya, Azuran. Bila Ustaz nak bagi Google Form? Okay, Google Form tu Ustaz akan buat minggu hadapan sebab hari Khamis ni ada mesyuarat untuk UPKK ni. Mana tahu dia ada cakap sesuatu ke, jadi Ustaz tak nak bila kita dah buat tiba-tiba dia cakap dekat mesyuarat nanti ni pula, lain pula kan. Jadi baik tengok mesyuarat hari Khamis ni dulu macam mana, dia baru nak mesyuarat. Kemudian nanti minggu depan lah kita akan putuskan sama ada boleh tak teruskan macam ni ataupun nak kena buat macam mana pun, tunggulah mesyuarat tu. Dia baru je nak buat mesyuarat. Okey, yang last kali untuk D. Okay, D ni pula kena pilih 5. Ini dia ada 17 tau D ni. 1, 2, 3, 4, 5 sampai tu. Bukan 17. Ada 24. Semua 24. Oh ni dia terbalik lah. Terbalik pula.
Pingsan lah Ustaz macam ni Ustaz. Ha? Pingsan. Sampai 24. Tapi kena pilih. Kena pilih apa Ustaz? Kena pilih 5 sahaja. Sikitnya. Ini 24 dia sampai 24. Ini bahagian D ni dia tentang keprihatinan. Contohnya sifat-sifat kita. Dalam sifat kita ada sifat amanah, sifat ikhlas. Maka awak ceritalah amanah ni macam mana. Amanah ni bila kita dapat satu tugas, kita bertanggungjawab, kita patuh kepada arahan tersebut dan kita berkeyakinan dalam melakukan perkara tersebut. Macam tu je. Maksudnya ada 3 kat sini. Saya highlightkan dah 5 Yang pertama sifat amanah, kemudian sifat ikhlas, kemudian sifat taat. Nak 5 je, ambil yang pendek-pendek lah. Sifat bersyukur, kemudian sifat tawaduk. Ni nanti Ustaz bagi screenshot juga dekat dalam WhatsApp nanti. Ustaz dah bagi PDF kat awak. Ustaz. Apa dia? Tengok airline Ustaz. Tengok airline. Yang yang bawah-bawah ni lagi. Bawah ni panjang tau. Bukan. Yang atas Ustaz, yang atas. Atas lagi. Yang Ustaz pilih ni. Ni, amanah, ikhlas, taat. Ni bahagian ni. Ustaz. Yang amanah, ikhlas ni boleh tukar Ustaz. Nak tukar ke mana? Yang pendek lagi. Tukar bawah lah. Yang ni Ustaz. Mana? Apa yang D10. Oh ni, khusyuk. Okey, Ustaz tanya awak. Khusyuk tu apa? Khusyuk tu macam Khusyuk. apa Kalisha? Apa Kalisha? Khusyuk apa? Rela? Fokus. Fokus. Betul. Khusyuk tu kita fokus, kita prihatin dekat satu tempat. Contohlah, kita solat dengan khusyuk, maka kita solat tu dengan fokus lah. Apa yang kita buat tu kita fokus. Sebab ni tadi panjang sangat Ustaz. Panjang sangat Okey, kita ambil khusyuk lah. Okey, jadi khusyuk 1, maka kita buang 1. Kita buang apa? Nak buang apa? Ikhlas. Buang yang ni, ikhlas. Okey, kita buang ikhlas. Ikhlas kita tak ambil. Okey, ada lagi lain? Tak ada. Dah cukup. Okey, jadi Semua amanah, taat, bersyukur, tawaduk dengan khusyuk. Okey, itu sahaja. Itu untuk D. B dengan C, semua B dengan C dia nak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi semualah. Jadi untuk B pula, B ada 3 je. 1, 2, 3. Semua juga. Okey, ada apa-apa? Ya, Muaz? Ustaz. Oh, Kalisha. Ustaz. Yang Ustaz share ni ada dekat dalam nota padat UPKK ke? Tak ada. Nota padat UPKK tu untuk subjek Arab, Jawi, Tauhid, Ibadat. Itu lain. Itu periksa bertulis. Okay. Yang ni periksa lisan tau. Maksudnya lisan ni Ustaz tanya-tanya, awak kena jawab. Tapi kemungkinan Ustaz akan tukar periksa lisan ni kepada jawab secara Google Form. Sebab kita nak Ustaz. Macam mana Ustaz boleh buat macam nanti kau Ustaz boleh tandakan ni? Saya tak tahu Ustaz. Okey, nanti Ustaz tunjuk dulu. Nanti last Ustaz tunjuk macam mana Ustaz nak buat macam ni. Boleh? Nanti Ustaz tunjuk Google Form tu macam mana cara nak jawab. Awak bukan Ustaz. Habis? Macam mana Ustaz highlight kan? Oh, highlight kan? Macam ni. Saya tak boleh highlight kan. Saya guna PDF tak boleh highlight kan. Macam mana Ustaz buat? Boleh highlight kan macam mana? Adalah rahsia. Lah Ustaz. Kita tahu lah Ustaz. Okey, nanti kita bincang. Habis kita bincang. Okey. Okey, yang lain ada apa-apa nak tanya tak? Adriana ada nak tanya ke? Tak ada. Tak ada. Okey, ada 14 orang. Tadi ada 19. Okey, bagus, tahniah. Mana yang dapat stay sampai habis hujung ni, alhamdulillah, tahniah, bagus. Ustaz banggalah dengan awak semua. Cemerlang, gemilang, terbilang. Okey, siap menari lagi Faiz. Kita tutup kelas kita hari ini dengan bacaan doa dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi
وتواصوا بالحق صدق الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Habis kata bersenam pun ada. Okey. Ustaz ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Bye. Bye. Assalamualaikum Ustaz. Bye. Okay, bye. Salam. Bye Ustaz. Thank you, bye. Bye Farish. Bye. Bye Ustaz. Okay, bye Muaz. Assalamualaikum Ustaz. Bye. Salam, bye. Saya nak tahu, saya nak tunggu sampai habis. Tunggu apa? Sampai Bye list. Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Nak bagi tahu tu cara nak buat highlight tu. Ustaz guna application apa Ustaz? Ustaz guna laptop kan? Ustaz guna laptop. Alamak, macam mana Ustaz nak masukkan record ni?